Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita di dalam Borak Sejarah bersama saya Cikgu Bata bin Sukur. Kali ini kita teruskan dengan tajuk 7.2 Jawatan Kuasa Hubungan Antara Kaum. Jawatan Kuasa Hubungan Antara Kaum CLC sebelum ni kita dah sebut. Masa ancaman komunis kita ada sebut. Semasa Persekutuan Tanah Melayu kita ada sebut. Jadi dalam bab 4, 5, 6, okey. Sekarang kita masuk bab 7. Cikgu tak nak awak agak keliru. Sebelum ni kita ada belajar tentang zaman pendudukan Jepun. Kemudian Malaya Union, Persekutuan Tanah Melayu, darurat ancaman komunis. Dan bab 7 ni usaha-usaha ke arah kemerdekaan. Sebenarnya tajuk ini sebenarnya dia tidak terpisah. Semuanya berlaku serentak. Khususnya Persekutuan Tanah Melayu 1948, ancaman komunis dan pengisytiharan darurat, dan juga usaha ke arah kemerdekaan. Semuanya berlaku serentak dan saling pengaruh mempengaruhi. Jadi semua kita buat ni, kita undang-undang darurat 1948 sehingga 1960. Undang-undang darurat. Jadi usaha yang dibuat untuk mencapai kemerdekaan ini dibuat semasa dalam tempoh darurat, dalam tempoh keganasan komunis. Okey? Dalam keadaan yang tidak aman, rakyat susah dan sebagainya, kebebasan bergerak tiada dan sebagainya, British menjalankan usaha-usaha untuk memberikan kemerdekaan kepada Tanah Melayu. Jadi mungkin ada pro and con lah. Kenapa British buat macam tu? Mungkin memudahkan British lah. Kalau orang tak puas hati, orang tak boleh nak menentang sangat, tak boleh nak tunjuk perasaan. Kan kalau melawan lebih-lebih terus boleh dicop sebagai komunis. Jadi ini keadaan yang agak tegang, tapi satu usaha yang sangat penting untuk negara kita bagi mencapai kemerdekaan, iaitu ditubuhkan jawatan kuasa antara hubungan antara kaum. Jadi kalau di dalam buku teks ini anda boleh lihat tentang objektif penubuhan, mengkaji hubungan kaum secara mendalam, membetulkan keadaan politik, ekonomi dan sosial yang wujud pembagian yang adil untuk semua komuniti, semua kaum, mewujud keadaan harmoni dan muhibah di kalangan penduduk. Jadi kita dah nampak sekarang hasilnya kerjasama kaum adalah kunci kepada kemerdekaan. British memang meletakkan syarat dia akan beri kemerdekaan kalau ada kerjasama antara kaum. British tak boleh beri kemerdekaan kepada UMNO saja, tak boleh. Pada kaum Melayu saja. Pasal British juga dia nak menjaga kepentingan dia. British nak menjaga kepentingan dia. Ekonomi di Tanah Melayu sebahagian besarnya adalah dikendalikan oleh kaum yang datang, kaum pendatang. Orang India di Isti, orang Cina di Lombok, orang Cina yang menjadi pengkilang yang running business. So kalaulah dia tidak beri kemerdekaan kepada semua kaum, dia beri kemerdekaan kepada orang Melayu saja, mungkin orang Melayu akan membuat undang-undang yang akan merugikan kaum lain. Mungkin orang-orangnya akan balik. Ekonomi British akan terjejas. Berapa banyak lombong British, berapa banyak ladang British. Kita kena fikir juga strategi British. Walaupun kita nampak, British baiklah dia beri kemerdekaan kepada kita. Tapi kita tak nampak apa rahsia dia. Kan? Tapi itu perkara lain lah. Mungkin awak belajar kat universiti nanti. Tapi apa yang kita lihat sekarang, jawatan kuasa hubungan antara kaum ini memainkan peranan yang penting. Pasal kita bagaimana kita nak menyambut kemerdekaan itu. Kaum Melayu, Cina, India, bagaimana kita bersatu untuk menyambut kemerdekaan yang nak diberikan oleh British.